على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita baca satu hadis yang berkaitan dengan solat berjamaah. Hadis yang berbunyi an Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu qala khalatil biqa'u hawla al-masjid fa arada banu Salimah an yantaliqu ila qurbil masjid fa balagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum innahu balaghani annakum turidu an tantaqilu qurbal masjid. Qalu na'am ya Rasulullah qad aradna dhalik. Faqala ya bani Salimah diyarakum tuktab asarukum diyarakum tuktab asarukum. Rawahu Muslim. Maksud hadis, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata bahawa tanah di sekitar masjid kosong. Maka Banu Salimah yang merupakan satu kabilah di Madinah yang tinggal jauh dari masjid mau berpindah hampir dengan masjid. Berita tersebut telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, sesungguhnya telah sampai kepadaku berita bahawa kamu ingin berpindah berhampiran masjid. Mereka menjawab, ya, wahai Rasulullah, kami inginkan yang demikian. Maka Nabi SAW bersabda, wahai Bani Salimah, tetaplah di perkampungan kamu. Langkah-langkah kamu sehingga sampai ke masjid akan ditulis. Tetaplah di perkampungan kamu. Langkah-langkah kamu sehingga sampai ke masjid akan ditulis. Muslim. Okey. Tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Bani Salimah. Mereka ni mengetahui bahawa banyak fadilat solat berjamaah. Seperti mana dalam hadis yang lain menyebut salatul jamaah afdalu min salatil fardi 70 wa 20 darajah. Sembahyang berjamaah itu lebih baik daripada sembahyang seorang diri 27 darjat. Jadi atas sebab itu maka Banu Salimah ni nak tinggal berhampiran dengan masjid apabila dia mengetahui bahawa di tepi masjid itu ada kawasan yang boleh membuat tempat penginapannya. Dan berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Bani Salimah, betulkah seperti mana yang disebutkan itu? Jadi maka Bani Salimah menjawab, ya, itu adalah seperti mana yang kami kehendaki, ya. Jadi apabila Nabi mengetahui tentang hal itu, maka Nabi berkata kepada Bani Salimah, wahai Bani Salimah, tetapkanlah di perkampungan kamu. Maksudnya tak payah pindahlah, duduklah di kampung kamu walaupun jauh sikit daripada masjid, walaupun jauh sikit daripada kawasan masjid. Langkah-langkah kamu itu, ya, langkah-langkah kamu datang ke masjid itu walaupun jauh sehingga sampai ke masjid akan ditulis, akan diberi pahala, akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetapkanlah di perkampungan kamu itu. Jadi duduklah dekat situ, kat kampung kamu itu, ya, kerana kalau sekiranya kamu datang berjemaah maka langkah-langkah kamu akan dikira, akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermakna orang yang dekat dengan masjid saya memudahkan dia datang ke masjid, dia akan dapat pahala yang banyak, iaitu pahala berjamaah. Tapi orang yang tinggal jauh daripada masjid pun maksudnya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam hadis yang disebutkan ini. Maknanya langkah-langkah mereka itu dikira sebagai satu
pahala yang diberikan kepada mereka itu. Jadi dengan hal yang demikian, maka itulah penjelasan yang didapati oleh Bani Salamah tadi. Kemudian dalam hadis yang lain menyebut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min hina yakhruju ahadukum min manzilihi ila masjidi farijlun taktubu lahu hasanatan wa rijlun takhuttu anhu sayyi'atan hatta yarji. Maksud hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sebaik sahaja seorang kamu keluar untuk pergi ke masjid, maka untuk satu langkahnya ditulis satu hasanah, satu kebaikan, dan satu langkah lagi digugurkan, kejahatannya sehinggalah dia pulang ke masjid. Jadi hadis ini menjelaskan maksud hadis yang di atas tadi. Maksudnya langkah-langkah itu dikira sebagai satu kebaikan, dan langkah-langkah itu juga dikira sebagai satu penghapusan segala kejahatan kepada kita. Jadi itulah di antara fadilat apabila kita datang ke masjid untuk solat berjemaah. Jadi dengan yang demikian, maka marilah sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan melaksanakan solat berjemaah di masjid, seperti mana yang kita ketahui bahawa fadilatnya sangat banyak seperti yang disebutkan tadi. Jadi itu saja yang dapat disampaikan pada kali ini. Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.